Hey, Assalamualaikum dan selamat datang ke dalam channel aku, channel Asuh-Asuh. Siapa yang masih baru dalam channel aku ni, mohon jasa baik empower untuk klik butang subscribe dan juga butang notification, okey? Jadi bukan tekan kat sini, tekan kat bawah tu lah, butang notification kat sebelah butang subscribe yang logo loceng tu. Ting 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 ting. Okey, intro dulu. Okey, untuk video kali ni aku nak berkongsikan ataupun menceritakan berkenaan dengan pengalaman versus pengetahuan. Okey, aku nak berkongsikan benda ni, aku nak disclaimer awal-awal aku berkongsikan benda ni menurut ataupun mengikut pengetahuan aku sendirilah, mengikut apa yang aku bercerita lah. So aku tak nak hampa terima bulat-bulat ataupun hampa kata aku tak research ke apa ke, tak, aku bersemang berkenaan dengan apa yang dari perspektif akulah. Okey, ada benda yang apa boleh terima, apa terimalah. Kalau apa tak boleh nak terima, apa nak argue ke, ikut suka hampa. Jadi aku nak berkongsi berkenaan dengan perspektif aku sendiri. Berapa kali perspektif dah ni aku sebut. Okey, bagi aku personally, pengalaman dan juga pengetahuan ni saling berkait ataupun saling memerlukan lah antara dua ni. Okey, aku tak nak side mana-mana, aku tak nak kata pengalaman tu lagi bagus daripada pengetahuan, dan aku tak nak kata pengetahuan tu lagi bagus daripada pengalaman. Cuma aku boleh katakan dua benda ni saling berkait. Okey, jadi kita tengok dari sudut pengalaman. Okey, pengalaman ni sebenarnya benda yang dia expose benda tu dekat dunia luar. Contoh, dia bukan dunia luar, maksudnya dia melalui benda tu, dan itu adalah pengalaman dia. Macam pengetahuan, dia ada ilmu berkenaan dengan satu benda tu, dan ilmu dia melebihi daripada orang yang berpengalaman tu lah. Cuma dia tak pernah lagi expose ataupun lalui benda yang dia tahu tu. Faham tak? Tapi sebab tu aku cakap dua benda ni saling berkaitan lah, saling memerlukan antara satu sama lain. Sebagai contoh, macam akulah. Okay, aku suka sembang. Kalau bagi contoh, aku contoh diri akulah, supaya aku tak nak terlepas pandang ataupun aku berkata hal perihal orang. Jadi kalau aku sendirilah kan, dalam bidang aku, kalau contoh lagi bidang graphic designer lah, bidang graphic designer, contoh majikan nak cari pekerja, kat situ spek-spek ataupun requirement yang diperlukan biasanya apa kalau graphic designer? Tulis pengalaman kan, pengalaman 2 tahun ke 3 tahun ke pengalaman. Majikan ni biasanya dia nak cari pekerja yang ada pengalaman. Okey, pengalaman. Sebab apa? Sebab pengalaman bekerja ni membuatkan seseorang yang kerja dalam bidang itu matang. Bukan matang dari segi dia punya fizikal ataupun perangai tu. Maksud aku matang dia punya dari segi workflow ataupun kerja yang dia buat tu lah. Sebab tu majikan dia lebih prefer orang yang berpengalaman, yang pernah kerja dekat company mana-mana lah, berapa tahun lah, 2-3 tahun, tak kisahlah. Bagi mereka, pengalaman ni orang yang pernah lalui kata suasana bekerja, dan benda tu membuatkan ataupun memudahkan majikan tu tak perlu nak kata apa, nak explain ataupun nak ajak benda-benda yang kata apa, yang untuk orang yang baru masuk tu lah. Tak perlu nak explain banyak sangat, supaya orang yang designer yang baru masuk tu tahu kerja dia, dan selepas dia explain apa-apa benda yang sikit pun dia dah boleh faham, sebab dia pernah ada pengalaman. Itu kelebihan lah orang yang ada pengalaman. Tapi benda tu saling berkait. Bila dia ada pengalaman, dalam kepala otak majikan tu mestilah dia tahu bila ada orang ni berpengalaman, of course lah dia mesti ada pengetahuan tentang job yang dia minta ni kan. Dia tak nak lah sebelum ni kerja 2-3 tahun designer sebelum ni, tapi kerja dia buka tutup office, contoh jadi driver. So tapi atas nama designer, tapi bila dia masuk tempat baru tu, adalah kita apa dalam resume tu tulis 3 tahun sebagai designer. So
pengalaman kan. Jadi majikan baru tu pun tengok dia punya kelayakan tu macam okey lah, dah 3 tahun pengalaman, tapi dia tak ada pengetahuan berkenaan dengan designer, sebab kerja sebelum tu dia buat kerja yang bukan berkenaan dengan design sangat. So bagi aku dua benda ni saling berkait lah. Okay? Selain kita nak cari orang yang berpengalaman, kena tengok jugalah dia punya background study dia tu kan, background study tu dalam bidang apa. Jadi benda tu saling berkait antara dua ni. Itu kalau bercerita dengan berkenaan dengan majikan minta kerja lah. Okey, kalau berkenaan dengan topik netizen yang ataupun orang-orang biasa lah kebanyakan, kalau kita tanya siapa-siapa lah, kebanyakan orang akan cakap orang yang pengalaman ni lagi bagus lah daripada pengetahuan. Dulu pun aku berfikiran macam tu, aku berkata orang berpengalaman lagi bagus berbanding dengan orang yang berpengetahuan. Sebab apa? Dia contoh macam cari kerja juga. Bagi kerja juga. Contohlah bengkel motor, dia nak cari pekerja, dia mesti nak cari orang yang pandai repair motor daripada orang yang selok-belok tahu berkenaan dengan motor. Okey, kalau diberi dua pilihan majikan tu kan, orang ni ada pengalaman, dia pernah repair motor, buka exhaust apa semualah kan, tukar minyak hitam lah. Yang seorang lagi pengetahuan tu lebih daripada orang yang pernah buat buka enjin, buka exhaust apa semua lah. Dia pengetahuan lagi banyak. Dia belajar berkenaan dengan dalam-dalaman skru tu nama apa, berapa meter, diameter dia tu, kemudian tayar ni saiz apa, angin ni kena isi berapa banyak baru dia boleh kembang apa benda lah, aku tak tahu kan. Side mirror ni kena betul-betul berapa inci dia kena sengit kan untuk lajukan motor. Pengetahuan dia memang banyak. Tapi kedai motor tu bagi spanner dah untuk buat apa-apa lah ke motor tu, dia tak tahu, dia tak reti, dia jadi blank. Tapi berbanding dia bagi spanner dekat orang yang pernah buka motor tu, mudah dia buat setelah diberi apa-apa task lah. So of course lah, orang yang nak cari pekerja untuk repair motor ni, of course dia akan ambil orang yang pernah buka ataupun repair motor ni berbanding orang yang pengetahuan yang sangat banyak tapi dia tak pernah buat. So, dulu pun aku berfikiran macam ni, tapi bila aku sampai ke tahap yang 30 tahun lebih ni, aku dah mula rasa macam dua benda ni saling berkait dan saling bantu-membantu. Kita sebelum nak lalui fasa nak masuk kerja ni kan ada proses interview. Okey, kan kalau kata dia tak pandai buat motor sekalipun, ni untuk orang yang pengetahuan lah, dia tak pandai buat motor sekalipun tapi dia banyak ilmu berkenaan motor, why not selain yang tadi tu dia lantik sebagai orang yang repair motor, apa kata orang yang pengetahuan banyak berkenaan motor ni kita lantik dia sebagai orang yang aktif macam ni lah, orang yang orang atasan lah, kiranya dia pengetahuan di mana mungkin dia boleh jadi supervisor ataupun jadi apa head dalam apa dia punya company tu kan. So pangkat dia mungkin akan lagi tinggi lah. Tapi benda ni akan jadi isu sebab dia tak pandai nak buat. Dia tak pandai nak buat, cuma pengetahuan dia yang banyak. So bagi aku benda ni saling berkait. So tak perlulah kita nak fight mana lagi bagus, mana yang lagi terbaik. Dan kalau kata dia pengetahuan dalam apa-apa bidang sekalipun, dan kalau kata dia tak pandai buat, tak payahlah isu dia sebagai dia kepala tau. Tapi sebab dia, walaupun aku akui ada orang yang ramai yang kepala tau, tapi kalau dia bersembang atas dasar ilmu dan nampak ilmiah dia punya hujah-hujah dia tu, why not kan? Why not kita terimalah dia punya pengetahuan dia kan? Sebab dia pakar dalam bidang ataupun dia hujah-hujah dia tu pandai, walaupun dia tak pandai dia tak pernah lalui. Jadi benda ni macam kita tengok dalam politik Malaysia ni. Aku tak nak sebut mana-mana parti lah.
bagi aku kerajaan dan juga perbankan tu saling memerlukan untuk membangunkan negara kita ni lah kan, negara kita ni. So bila kita dalam side perbankan, mungkin dia boleh bagi satu pandangan yang vision yang jauh lagi ke depan dan nampak macam mudah bila rakyat dengar pun macam mudah. Tapi once bila dia dah pegang tampuk kerajaan, dia kena dengar juga side perbankan yang di mana mungkin dulu dia kerajaan dan jadi sekarang jadi perbankan. Dan bila yang dulunya dia di perbankan dia jadi kerajaan pula, yang mana dulunya dia tak pernah jadi kerajaan, so tapi dia punya vision dia jauh. Tapi bila dia dah pegang kerajaan, apa baru dia tahu pengalaman ataupun baru dia dapat satu pengalaman barulah, yang mana mungkin vision ataupun ilmu yang dia pernah bagi tahu tu tak semua boleh direalisasikan bila dia betul-betul duduk dalam situasi tu. Faham tak? Contoh macam orang nak mandi sungai ataupun orang yang nak belajar berenang, contohnya ada orang yang ilmu dah pandai berkenaan dengan berenang kan, dia buat research apa cara nak terapungkan diri, kena pakai life jacket yang macam mana. Kemudian bila dia sendiri masuk air, dia tak reti nak berenang, dia gunalah segala ilmu dia yang dia tahu tu, tapi tak pandai berbanding orang yang daripada kecil mandi sungai apa sampai besar dia pandai berenang. So tak ada siapa ajak dia, dan benda tu teknik apa-apa pun dia tak tahu kan. Contohlah dua orang ni akan bertelagah hang nak berenang, aku nak bagi contoh tak boleh sebab berenang aku tak pandai berenang. Pengalaman, bila orang yang berpengalaman ni, benda yang dia lalui tu sama je macam orang yang berpengetahuan. Cumanya orang pengalaman ni dia akan buat satu benda tu, dia dia olah dengan cara dia sendiri, mengikut cara dia. Faham tak? Sebagai contoh, aku kayuh basikal, mungkin lah kalau ikut pembacaan ataupun mana-mana tulisan, dia ada macam-macam lah cara-cara ataupun teknik kayuhan kan, contohlah aku bersembang dengan seorang ni yang pandai bersembang berkenaan dengan basikal, teknik kayuhan, tapi dia tak pernah berkayuh berbanding aku yang suka berkayuh basikal. Yang orang yang pandai bersembang, yang ada tahu pengalaman ataupun tahu pengetahuan tentang basikal ni yang banyak, dan dia tahu teknik-teknik untuk tak lengah bila berkayuh, tak rasa lengah ataupun tak rasa kebas, berbanding aku ni yang tak tahu apa-apa berkenaan dengan teknik kayuhan basikal, cuma aku suka berkayuh hari-hari contohlah. Tapi bila kami berkayuh side by side, contohlah 10 km je kami kayuh, aku dah jauh meninggalkan si orang yang berpengetahuan ni. Sebab apa? Sebab dia berpengetahuan dan dia tak pernah lalui dia tak pernah berkayuh, dia tak pernah berpengalaman berkayuh basikal. Tapi walaupun dia kayuh ikut teknik yang dia kata macam mana tak lengah apa, tapi aku still boleh potong dia. Orang yang berpengetahuan tadi tu, dia akan dapat tahu yang mana ilmu yang dia ada tu boleh tak boleh dicakap saja tanpa dia lalui betul-betul benda tu. Faham tak? Macam aku dah lalui benda tu, aku kena ambil juga pengetahuan daripada orang yang kena ambil juga ilmu-ilmu daripada orang yang pengetahuan yang tak pernah kayuh basikal ni. So kalau kata sebelum ni aku kayuh basikal, aku tak nak tahu pun tentang teknik untuk tak lengah, teknik untuk tak rasa kebas. Tapi kalau aku follow cara dia, kalau kata dia pandai bersembang cara tak bagi lengah ataupun kebas, kemudian esok tu aku kayuh pula, aku ikut teknik dia tu, cara dia benda tu berkesan untuk aku, dan aku boleh kayuh lagi jauh. Sebabnya
teknik, aku gunakan teknik dan juga cara yang orang yang pengetahuan dia beritahu. Tapi dia sendiri buat, dia tak jadi kat dia sebabnya dia tak ada pengalaman. Macam aku orang yang mungkin dah pengalaman sebelum ni sebab aku kayuh banyak, tapi bila aku guna teknik yang orang ni bagi tahu, benda tu berkesan untuk aku. Sebab aku dah lalui benda tu dan aku just add on saja teknik tu, dan aku rasa macam berkesan untuk aku. Jadi bagi aku benda ni saling berkait lah, saling berkait. Dan kalau kata orang yang pengetahuan tadi tu, dia biasakan kayuh basikal sebab dengan otak dia yang tahu tentang pengetahuan banyak tentang basikal, tapi kalau dia biasakan percayalah, orang ni dia akan lebih hebat dan juga handal berbanding dengan aku yang hanya berminat kayuh saja. Sebab dia kayuh, dia dah alami suasana kayuhan tu, jadi dia gunakan segala ilmu yang ada tu untuk kayuh. Aku rasa dia akan jadi lebih hebat daripada aku lah. Sebab tu bagi aku saling berkait antara satu sama lain, orang yang pengetahuan dan juga pengalaman. Jadi sampai sini saja video aku untuk kali ni. So jangan lupa subscribe, like dan share. So pandangan hampa macam mana? Assalamualaikum, bye bye.